menerangkan tentang kaedah analisis SWOT bagi syarikat Proton Holding Berhad. Saya Muhammad Solihin bin Solihin. Pengenalan mengenai Proton. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk menganalisis tentang analisis SWOT bagi syarikat Proton Holding Berhad. Seperti yang kita tahu, syarikat Proton merupakan salah satu syarikat otomotif jenama negara yang amat terkenal di Malaysia. Syarikat Proton telah pun berjaya menghasilkan pelbagai jenis kereta yang menjadi pilihan rakyat Malaysia. Proton juga telah menjalinkan kerjasama dengan Lotus untuk menaik taraf teknologi pembuatan kereta Proton. Daripada segi pemanduan dan kecekapan enjin dari segi penggunaan petrol yang jimat, Proton juga telah meningkatkan kualiti dalam perkhidmatannya dengan mengadakan jaminan untuk alat ganti percuma selama 5 tahun. Hal ini telah sedikit sebanyak menarik minat pembeli kerana tidak perlu risau sekiranya kerosakan berlaku dalam tempoh tersebut. Tambahan pula, Proton juga sentiasa menjaga kualiti agar produk Proton sentiasa dipandang tinggi oleh masyarakat. Di dalam kajian ini, kami akan menerangkan tentang analisis SWOT yang terdiri daripada kekuatan iaitu strength, kelemahan weakness, peluang opportunity dan ancaman threat bagi syarikat Proton Sdn Berhad. Belakang. Pada tahun 1980, Dr. Mahathir ketika itu ialah Menteri Perdagangan dan Industri mengarahkan MEDA iaitu Lembaga Kemajuan Industri Malaysia memulakan kajian projek buatan nasional. Hasilnya, HiCom merupakan sebuah industri negara mendapat pertolongan daripada syarikat otomotif Jepun iaitu Mitsubishi. Kemudian, pada tahun 1983, Proton merupakan satu-satunya syarikat nasional sehingga kedatangan Pro 2 pada tahun 1993. Proton ditubuhkan oleh Dr. Mahathir bin Mohamad. Proton juga akronim daripada perkataan Perusahaan Automobil Nasional Berhad. Seterusnya, pada tahun 1985, Proton Saga merupakan model pertama dilancarkan pada September di Shah Alam. Kemudian visi dan misi syarikat Proton. Visi untuk menjadi sebuah kejuruteraan otomotif yang berjaya di peringkat global dan berorientasikan kepuasan pelanggan. Seterusnya, menghasilkan produk dengan harga yang kompetitif dan inovasi. Seterusnya, misi bagi Proton Saga. Yang pertama adalah untuk pelanggan. Proton berusaha untuk memastikan kepuasan pelanggan dengan menyediakan kereta yang berkualiti dan produk berkaitan dan perkhidmatan yang lebih cekap dan berkesan daripada pesaing. Yang kedua, untuk pemegang saham. Untuk pemegang saham Proton berusaha untuk menjana pendapatan yang baik dengan pertumbuhan yang stabil melalui pengurusan sumber yang cekap. Yang ketiga, untuk pekerja. Proton komited untuk mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif sementara memberi kerja tumpuan kepada pembangunan sumber manusia dan pekerjaan jangka panjang. Yang keempat, untuk korporat. Proton berusaha untuk membangunkan dan mengekalkan win-win solution dan memberi nilai tambah yang tinggi. Yang kelima, kepada negara. Proton akan menjadi warga korporat yang bertanggungjawab dan boleh bergerak ke arah merealisasikan wawasan 2020. Saya Ahmad Saif Aiman bin Ahmad Saiful Bahari akan menerangkan tentang analisis SWOT. Kita akan masuk kepada analisis SWOT yang pertama iaitu kekuatan. Terdapat 6 kekuatan di dalam syarikat Proton ini. Baiklah, kekuatan yang pertama ialah merupakan kereta jenama negara pertama di Malaysia. Menjadi pilihan rakyat. Dengan menjadi kereta jenama negara pertama di Malaysia, Proton ini telah pun menjadi pilihan rakyat kerana mendapat kepercayaan daripada rakyat sejak dahulu lagi. Dan seterusnya pula ialah membangunkan kepakaran kejuruteraan, pembuatan enjin sendiri dan platform penyelidikan dan pembangunan setiap tahun. Ini adalah untuk memastikan
syarikat Proton dapat bersaing dengan jenama kereta lain dengan sentiasa menaik taraf kenderaan Proton untuk memastikan pelanggan mendapat kereta dan juga kenderaan yang berkualiti serta menjamin keselamatan untuk semua. Yang seterusnya, Proton juga mempunyai kilang pengeluaran sendiri. Contohnya mempunyai kilang di Malaysia, United Kingdom, Vietnam, China dan Indonesia. Dengan adanya banyak kilang pengeluaran kereta seperti ini, Proton dapat menghasilkan lebih banyak kereta dan mudah untuk mengeksport kereta negara ke negara luar. Baiklah, bagi kekuatan yang seterusnya pula, Proton mempunyai kepakaran kejuruteraan daripada Lotus yang merupakan peneraju dalam segmen kereta sukan di seluruh dunia. Dengan adanya kekuatan ini, Proton dapat meningkatkan mutu kenderaan Proton serta dapat menarik lebih ramai pelanggan dengan adanya kerjasama bersama Lotus. Kerana seperti apa yang kita tahu, Lotus ini merupakan jenama kereta sukan yang luas di seluruh dunia dan dikenali ramai. Baiklah, bagi kekuatan yang keempat pula, Proton menyediakan perkhidmatan dari segi perundingan, kejuruteraan, pembuatan, pengedaran, perkhidmatan kewangan dan pelaburan hartanah. Dengan adanya semua perkhidmatan ini, seperti yang kita tahu, ia akan dapat memudahkan proses di dalam syarikat Proton seperti penjualan, pengedaran dan pembuatan kereta, dan ia akan lebih melancarkan lagi proses syarikat Proton yang supaya dapat menaikkan lagi mutu penjualan serta penghasilan kereta. Dan kekuatan yang terakhir bagi syarikat Proton ini ialah bandar Proton di Tanjung Malim yang merupakan sebuah bandar maklumat bersepadu, rangkaian internet berkelanjutan tinggi, rumah pintar yang canggih dan juga pasaran elektronik e-commerce. Dengan adanya semua kemudahan ini di bandar Proton Tanjung Malim, ia membolehkan syarikat Proton melakukan pencarian maklumat dengan lebih pantas dan mudah. Seterusnya, dapat membuat berbagai perkara yang dengan lebih mudah dengan adanya berbagai teknologi ini, seperti ingin mencari maklumat, ingin melakukan penjualan kereta dan sebagainya. Itu sahaja kekuatan bagi syarikat Proton. Surat bersemali akan menerangkan tentang kelemahan syarikat Proton. Okey, yang pertama, imej yang dianjurkan oleh Proton dianggap sebagai jenama biasa dan bukannya dianggap sebagai jenama eksklusif dari segi kualiti kereta yang dihasilkan, terutamanya di dalam pasaran domestik. Okey, yang kedua, kekurangan model kereta yang berkualiti tinggi, dengan itu menurunkan imej jenama dan kurang berdaya saing dengan pengeluar kereta asing seperti Honda dan Hyundai. Yang ketiga, biokrasi dan play it safe. Play it safe ni bermaksud tidak mahu mengambil risiko. Ialah gaya pengurusan yang diaplikasikan oleh Proton telah menjadi penghalang untuk Proton menjadi sensitif terhadap peralihan kehendak pelanggan. Okay, yang keempat, teknologi pesaing dan model kereta baru telah mengurangkan permintaan dalam pasaran antarabangsa. Yang kelima, kereta Proton tidak popular di pasaran antarabangsa kerana Proton kekurangan rangkaian pemasaran yang agresif dan kempen pengiklanan jenama produk. Okey, huraian terhadap isi-isi yang saya sebutkan tadi adalah harga kenderaan Proton dijual lebih mahal berbanding kenderaan lain walaupun jurang perbezaan harga begitu ketara. Dah. Nama saya Muhammad Arif bin Adnan. Saya akan menerangkan kaedah SWOT yang ketiga, iaitu peluang. Yang pertama, kadar perkahwinan tinggi di rantau ASEAN dan golongan belia yang memohon untuk pembelian kereta yang mampu milik untuk kegunaan harian mereka. Ini boleh diuraikan dalam perbezaan berbanding negara Eropah disebabkan adat dan agama. Contohnya kaum dan adat Melayu. Seterusnya, pertumbuhan ekonomi di negara China dan bilangan penduduk yang ramai. Itu dapat dibuktikan melalui populasi yang ramai. Contohnya di Hong Kong seramai 7.451 juta orang. Seterusnya, teknologi baru biodiesel, kereta hybrid dan hidrogen.
sebagai bahan api alternatif dan kereta yang lebih cekap telah mewujudkan permintaan baru dalam pasaran. Ini pengeluaran kereta Proton Saga, ini contoh kereta dan Proton Saga dan Wira yang digunakan oleh pemandu teksi di Malaysia, iaitu NGV, Natural Gas Vehicle. Yang keempat, memiliki kereta di negara-negara membangun menjadi satu keperluan dan sebahagian daripada gaya hidup moden, terutama di negara Asia. Contohnya di negara China, Proton telah berkolaborasi dengan syarikat Geely, iaitu menaikkan nama Proton dan dikenali oleh rakyat China. Dan terakhir sekali iaitu pelaksanaan AFTA, iaitu ASEAN Free Trade Area, bebas Asia dan bekerjasama dengan Amerika Syarikat dan benua Eropah, meningkatkan peluang dari segi pengeksportan kereta transnasional ke luar negara, iaitu kawasan bebas cukai terbesar ini menarik perhatian negara-negara Eropah dan Amerika Syarikat. Okey. Muhammad Danish bin Idrus akan menerangkan tentang ancaman bagi syarikat Proton. Berdasarkan kajian dan analisis yang saya telah buat, terdapat 6 ancaman bagi syarikat Proton. Ancaman yang pertama ialah kelebihan dan kekuatan yang dimiliki oleh pembuat kereta asing seperti sumber bahan mentah, rangkaian pengedaran yang luas, teknologi yang tinggi, jenama yang eksklusif, bahagian pasaran yang luas dan kepakaran kejuruteraan. Di Malaysia, kita masih kekurangan kepakaran kejuruteraan, dan negara seperti Jepun, Amerika dan Jerman mempunyai teknologi yang tinggi, dan susahlah untuk kereta keluaran Malaysia untuk mengalahkan kereta keluaran negara tersebut. Ancaman yang kedua ialah kereta hybrid baru dan kereta canggih yang mesra alam dan dapat menjimatkan minyak sekaligus mengurangkan permintaan terhadap jenis kereta yang biasa. Kereta hybrid ni baguslah. Syarikat Proton patut kuatkan dia lah, sebab kerana dia jimat minyak satu. Lepas tu dia kurang pencemaran bunyi. Ancaman yang ketiga ialah kenaikan harga bahan mentah seperti keluli akan meningkatkan kos pengeluaran dan mengurangkan keuntungan. Harga kereta akan meningkat dan menyebabkan kemerosotan jualan Proton lah. Ialah berdasarkan seseorang, siapa yang nak beli kan harga kereta yang melambung. Seterusnya, ancaman yang keempat, persaingan yang sengit di kalangan pengeluar kereta tempatan seperti Pro 2. Seperti kita tahu, Proton dan Pro 2 merupakan pesaing yang kuat lah, yang sengit dekat Malaysia ni. Antara contohnya Proton dan Pro 2 merupakan pesaing yang sengit di mana kereta Myvi berjaya mengalahkan kereta Proton Chevy. Berjaya mengalahkan dalam pembelian lah. Dan ancaman yang kelima, cita rasa rakyat Malaysia yang menyukai jenama kereta luar negara. Ini kerana kereta keluaran luar negara lebih canggih berbanding kereta tempatan lah. Diorang punya segi kualiti, jenama diorang yang eksklusif. So bila bawa kat jalan raya tu nampak mewah lah bila pakai kereta negara luar ni. Dan akhir sekali, aktiviti ekspor import kereta Proton tergendala dan diperketatkan kerana pandemik COVID-19. Seperti kita semua maklum, dengan sekarang ni wabak COVID-19 ya, telah menyebabkan kekurangan pembelian kereta Proton lah. Yalah, dengan rakyat Malaysia tak boleh keluar kena PKP. So dari situlah pengurangan pembelian kereta.
Sekian, terima kasih. Kesimpulan daripada kajian kami, berdasarkan maklumat yang kami perolehi daripada syarikat Proton Holding Sendirian Berhad melalui kaedah analisis SWOT adalah sangat memberansangkan daripada segala aspek yang telah kami kaji. Pada peringkat awal, syarikat ini membangun dengan bantuan daripada negara Jepun dalam pembuatan enjin. Kebanyakan kereta generasi 1 reka bentuknya digabung dengan bentuk kereta Honda dan Hyundai. Syarikat Proton telah bertahan sehingga ke hari ini dengan pengeluaran model-model kereta yang mengikut cita rasa rakyat dan trend semasa. Kereta pengeluaran Proton telah diiktiraf sebagai kereta yang selamat dalam uji kaji keselamatan iaitu NCAP, Australian New Car Assessment Program, dengan perolehi 5 bintang. Akhir sekali, syarikat ini telah berjaya mengeluarkan sebanyak 18 jenis kereta yang telah digunakan seluruh negara. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.